Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama dalam forum santai yang dianjurkan oleh Global Peace Mission Malaysia dan juga bersama dengan Malaysia for Syria dan WAP TV. Jadi insya-Allah ini kita akan membahaskan tentang satu isu yang agak hangat bukan di Malaysia saja, di serata dunia, tentang kehidupan, pelarian dan mangsa-mangsa yang sengsara berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Baik, bersama saya hari ini insya-Allah Imam Muda Hassan. Imam muda kita masih muda Ustaz ya. Masih InsyaAllah. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan malam ni adalah tentang sengsara umat, yang mana fokus perbincangan kita malam ini adalah tentang pelarian-pelarian yang berada di sekitar dunia, terutamanya di negara-negara konflik, yang mana kita membayangkan sekiranya mereka ini terjejas dengan COVID yang sekarang ni melanda di Malaysia juga, dia akan menjadi kesan yang sangat teruk kepada mereka. Betul Ustaz? Ya, betul-betul. Tadi kita dah ada membuat tayangan tentang, kalau tuan-puan dah tengok tadi, sedikit tayangan tentang video negara-negara konflik yang telah kami lawati sebelum-sebelum ni, insya-Allah. Dan sebelum kita mulakan, izinkan saya kenalkan sikit, walaupun ramai dah kenal dengan Ustaz ni. Imam muda kita siapa tak kenal, keluar masuk TV lah. Sana ni ada kan. Tapi yalah, kita kata secara formal, tak kenal maka tak tahu. Okey, baik. Saya kenalkan dulu nama imam muda kita, iaitu nama penuhnya adalah Muhammad Adli bin Yahya. Terus asal daripada kampung Sungai Batu, Air Tawar Perak. Adik-beradik Ustaz ramai, dia anak yang 9 orang, betul Ustaz? Ya, betul-betul. Tapi yang ini kurang menarik lah, yang mungkin akan menjejaskan sikit gadis-gadis yang menonton. Ustaz telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Tapi mata 03, betul Ustaz? Baik, sedikit latar belakang tentang pendidikan Imam Muda Hassan kita. Yang pertamanya adalah menerima pendidikan di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah, insya-Allah. Bukan biasa-biasa, bekas keluaran Izzuddin. Yang kedua, mengambil ijazah sejarah muda ilmu wahyu Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Antarabangsa Malaysia. Seterusnya meneruskan sijil bahasa Arab di Mahad Al-Idrisi Damsyik, Syria, insya-Allah. Ustaz, berapa lama Ustaz? Berapa lama? Tak lama. Beberapa, tak sampai setahun pun. Tak sampai setahun pun. Tahun berapa? Tahun 2008. Tahun 2008, sebelum konflik lah. Sebelum konflik, ya, betul. Dan yang terakhir adalah sijil syariah kontemporari daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengalaman imam muda kita memang sangat luas lah. Yang pertamanya sedia maklum di TV-TV, televisyen, antaranya adalah program TV RTM dan KIP TV. Jangan buat lagi Lazif, insya-Allah. Tanya apa dia punya rancangan tu pun dah menarik lah. Dan juga Tanya Hassan, subhanallah. Terusnya adalah panel jemputan program TV, antaranya di TV3 program Bismillah. Terusnya di Oasis, itu Tazkirah Malam Jumaat. Terusnya Nasi Lemak Kopi O, TV9. Sekarang masih ada Ustaz ya? Nasi Lemak Kopi O. Sekarang Nasi Lemak Kopi O dah tukar dengan rancangan lain, nama apa entah. Tapi lebih kalau buat siang tak boleh lah makan nasi lemak Ustaz. Dah. Dibuat pagi. Dia buat pagi. Tapi tak boleh lah. Kalau tak kena buat waktu sahur pun boleh makan. Itulah. Okay. Seterusnya Selamat Pagi Malaysia, Prima Donna di Astro Prima, Salam Baitullah di TV1. Dan selain daripada itu juga Ustaz adalah penceramah khas bagi program Jelajah Bank Islam daripada tahun 2011 hingga kini, penasihat syariah di Dewan Perniagaan Islam At-Tijari, dan juga adalah seorang ahli lembaga pelaksana Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran dan Hadis Darus Salehah Bukit Gantang, Perak, subhanallah. Ini bukan kita kata figura-figura yang biasa. Ini adalah figura-figura yang luar biasa, masya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sekali lagi saya ucapkan dan selamat datang kepada forum santai kita malam ini. Kita membincangkan tentang pelarian-pelarian dan juga mangsa-mangsa yang kesan daripada COVID pada malam ini, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sempat solat tarawih tadi Ustaz? Sempat, alhamdulillah. Berapa rakaat Ustaz? 20? Adalah. Jadi kalau 20 sekarang ni tak boleh live lagi ni. Tahu-tahu lagi ya. Kalau tak lebih. Baik, insya-Allah malam ni kita akan memberi 3 soalan kepada Ustaz. Seterusnya kita buka juga soalan kepada publik. Boleh tanya di ruang komentar di Facebook dan sebagainya, insya-Allah. Mana yang kita sempat ambil kita akan tanya pada Ustaz. Baik, tadi sedikit perkenalan kepada Ustaz dan malam ini kita akan bincangkan tentang ini yang mana kita lihat pada hari ini dan masa ini sekarang ni. Kalau kita tengok konflik di negara terjejas ni, dia bukanlah menjadi konflik yang kita kata boleh nampak pengakhirannya dan makin lama makin berterusan. Sebagai contoh, konflik di Syria daripada tahun 2012, di Rohingya, di Palestin daripada 1940 lebih ya, daripada zaman konflik dengan Israel dan sebagainya. Itu tidak ada penyelesaian, dan juga di negara-negara yang baru seperti di Selatan dan sebagainya. So jadi malam ni insya-Allah kita inginkan sedikit perkongsian daripada Ustaz tentang kesan-kesan daripada negara-negara yang berada ni dan juga pandangan peribadi Ustaz tentang mereka yang berada di sana. Sebab apa? Kita sedia belum kiranya mereka ini terkesan dengan virus yang sedang melanda di Malaysia dan sebagainya ini. Alhamdulillah masa ni kalau kita tengok di kawasan-kawasan pelarian seperti di Syria, di Yaman dan sebagainya, masih belum masuk virus ini. Tapi sekiranya virus ini masuk, wal-ya'udzubillah, kita tak tahulah macam mana penderitaan yang mereka akan alami. Kita sedia maklum sekarang pun mereka telah hidup dalam keadaan yang agak teruk dan susah. Tapi sekiranya mereka menghadapi virus ini, subhanallah, tahulah keadaan mereka yang macam mana dengan keadaan hygiene yang mungkin di beberapa tempat tidak terjaga dan sebagainya. Baik, saya teruskan kepada soalan yang pertama. Soalan ni lebih terus menuju kepada, kita kata Ustaz lah sebagai seorang yang pernah belajar di bumi Syam, bumi Syria sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang pengetahuan Ustaz tentang sengsara umat kini yang sedang berada di dalam dunia, khususnya umat Islam di Syria, Palestin dan juga di negara-negara konflik. Mungkin apa perhatian Ustaz daripada konflik ini? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salman daripada GPM sendiri, bahagian Public Relationship katanya Salman. Dan juga kepada semua yang menonton live. Kita sedang bersiaran live di Global Peace Malaysia page, Facebook page dan juga di page Imam Muda Hassan sendiri. Dan kalau boleh kita share-sharekan supaya lebih ramai dapat manfaat. Ya, kalau kita tekan butang share pun dengan niat yang baik pun dikira pahala. Tambahan pula bulan Ramadan ini pahalanya berlipat kali ganda. Begitulah kata-kata ulama. Jadi pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Taala kerana kita dipertemukan dalam alam maya. Kita memanfaatkan teknologi pada hari ini ya Salman ya. Dengan kita walaupun masing-masing duduk di rumah ya. Cuba bayangkan kalaulah COVID-19 ni berlaku pada zaman Nokia 33 sekupang dulu. Jenuh kita dulu. Tapi alhamdulillah kita walaupun COVID-19 ya, kita terperangkap di rumah masing-masing, tapi kita boleh banyak lagi boleh komunikasi dengan mak kita, dengan saudara mara kita, dengan kawan-kawan, bahkan boleh live lagi, boleh tengok muka, nampak wajah dan sebagainya. Bahkan kita boleh melihat perkembangan semasa di luar negara ya. Mungkin kita boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan kita yang berada di Syria, di Yaman, di negara konflik ya. Jadi kita nak, sebab tu bila sebut tentang pengalaman saya bila berada di negara Syam, ataupun hari ini kalau sebut Syam ni lebih dikenali sebagai Syria lah. Walaupun kalau kita lihat dahulu pun Syam ni lebih luas, dia tidak hanya di Syria, termasuk juga Palestin. Ya, tetapi hari ini kalau kita sebut Syam, dia orang
fokus kepada Syria lah, tapi sebenarnya masuk juga Palestin. Dan saya alhamdulillah berkesempatan ya untuk belajar. Itulah kali pertama saya naik kapal terbang, ya Salman, naik kapal terbang pada usia saya 20-an ya. Itu memang orang kata apa, ruja juga lah naik kapal terbang, ya, nervous jugalah ya. Orang kata macam pelik lah sebab tak pernah naik kapal terbang, dan first time naik kapal terbang terus pergi ke Syria ya. Bila sampai di Syria tu memang sebenarnya kalau saya masuk pada tahun 2008, cerita pengalaman sikit, sebab kita nak nampakkan gambaran Syria ni. Di Syria ni bila saya masuk memang ketika itu, ini cerita tahun 2008, konflik berlaku antara puak Sunni dan Syiah ni, Syiah dan Sunni ni pada tahun 2011 ya. Kalau salah betul kan ya, 2011. 2008 saya masuk waktu tu masih dalam keadaan yang kita katakan aman lagi lah ya. Banyak rakyat orang Malaysia yang saya jumpa dekat sana, ada yang belajar dekat sana ya, tapi tak seramai di Mesir lah ya. Sahabat-sahabat kita yang belajar di Syria ni tak seramai di Mesir, di Jordan ya. Di Syria ni adalah ya. Sebab ketika itu memang kerajaan Malaysia pun tak iktiraf, hanya yang iktiraf sijilnya hanya di Universiti Damsyik, Damascus University. Yang lain-lain tak dan nak masuk Universiti Damsyik ni susah ya. Dan kebanyakannya belajar di di ma'had dan sebagainya. Iaitu mungkin dari segi ilmu memang masya-Allah tabarakallah hebat, tapi dari segi kita kata dari segi pengiktirafan tu mungkin tak diiktiraf di negara kita. Dan sebab tu antaranya kalau kita kenal tokoh-tokoh agama di Malaysia ni, antaranya Al-Fadhil Ustaz juga termasuk juga Menteri Agama kita sini sekarang ni pun Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, antara pelajar yang lama belajar di Syria ya, yang beliau juga adalah antara anak murid kesayangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni adalah antara ulama tersohor di Syria dan baru meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kemudian antara pelajar kita yang tokoh agama lah yang dikenali juga antaranya Dr. Izhar Arif ya, yang belajar lama di Syria. Dan kalau kita kenal juga tuan-tuan sekalian ni yang menonton live ini, antara yang kita kenal seorang pelakon yang dulu dikenali sebagai Ali Setan, Azmil Mustafa almarhum ya, juga lama di Syria, dan beliau berhijrah ya daripada dunia lakonan, berhijrah menuju kita kata menghampiri, berhijrah dari segi rohaninya, batin rohaninya, antara tempat yang dia pergi di Syria. Sebab apa di Syria? Sebab negara dia sangat-sangat berkat. Ini bukan saya sebut, tetapi Nabi SAW sendiri sebut tentang keberkatan bumi Syria ni. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah berdoa ya. Nabi doa dalam ni hadis sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Nabi pernah berdoa, ya Allah berkatilah bumi Syam kami, iaitu antaranya bumi Syria. Ya Allah berkatilah bumi Yaman kami. Ini antara doa Nabi. Nabi pernah mendoakan bumi Syam dan juga bumi Yaman. Ini bumi Yaman juga antara negara yang kita katakan diancam pada hari ini, termasuk juga Palestin, termasuk juga Syria, termasuk juga di Arakan dan sebagainya. Ini antara negara-negara bergolak. Tapi yang saya tak adalah pengalaman pergi ke Arakan ya. Cuma di Syria ni yang saya pernah pengalaman. Kalau dah ditanya ya Salman dan semua yang menonton live ini, kalaulah antara negara-negara Islam yang saya pernah jejak kaki, antaranya ya Madinah, Saudi pernah pergi, kemudian Yaman saya belum sampai lagi, kemudian pernah pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah pergi ke Jordan. Tapi antara negara-negara yang saya pergi ni, negara yang sangat saya rindui sampailah ke saat saya cakap ketika ini ya, adalah negara Syria. Sebab apa? Sebab bumi dia sangat berkat, dan bukan saja bumi dia berkat, tetapi dari segi penduduk dia ya, masyarakat Islam di Sunni terutamanya di Syria memang sangat baik. Sangat baik. Ya Allah, kalau cerita memang saya pun sampai hari ni sebab tu saya pernah jumpa antara sahabat saya juga Imam Muda Fakhrul ya. Ustaz Imam Muda Fakhrul pun berpengalaman lama juga belajar di Syria. Kemudian waktu tu dia di Syria ni ada masalah apa sikit, dia pergi sambung ke Yaman. Dia pergi sambung Yaman. Jadi bila saya pernah tanya dengan Ustaz Imam Muda Fakhrul, saya tanya dengan dia,
antara negara-negara Islam yang dia pernah pergi, mana negara yang sangat dirindui. Beliau sendiri pun kata, kalau nak katakan Syam ataupun Syria yang paling orang kata apa, terpahat di hati lah. Memang sungguhlah tu, saya kalau selepas saya balik ke Malaysia, antara negara yang saya teringin nak pergi lagi adalah Syria, tapi waktu tu dah bola dan susah nak pergi dah. Jadi itu sedikit sebab apa saya katakan Syria ni sangat luar biasa negara dia, sebabnya masyarakat dia saya nampak lah antara masyarakat Arab yang sangat menyantuni, yang sangat lemah lembut. Ya, bukanlah saya kata negara Arab lain tak bagus, tapi bukanlah kata macam tu. Kita semua satu agama, ya, saudara-saudara agama semuanya baik-baik selagi kita beriman pada Allah, mereka adalah saudara agama kita. Tapi nak ceritanya masyarakat Arab di Syria ni, ya, bahasa dia pun dah lembut dah. Ya, mungkin kalau siapa yang pernah jumpa dengan orang Arab Syria, cuba dengar cara cakap dia. Ya, walaupun dia marah sekalipun, marah dia pun nampak macam tak marah sangat. Ya. Ulama-ulama dia pun sangat baik. Masyarakat dia, orang awam dia pun sangat baik. Saya pernah pergi ke Jordan, ya. Orang Jordan pun bagus. Tapi lebih baik saya lihat pengalaman saya sendirilah. Masyarakat Arab di Syria ni lebih menyantuni orang luar. Lebih menyantuni pelajar-pelajar yang datang belajar negara dia. InsyaAllah tabarakallah, memang best di Syria ni. Jadi sebab tu bila kita tengok Syria pada hari ini bergolak, ya, dan special case-nya di Syria ini ialah isu antara Sunni dengan Syiah. Ya. Adapun kalau kita tengok di Palestin, ya, isu antara Israel, ya. Israel ataupun Zionis Israel, Zionis Yahudi dengan Islam. Tapi di Syria ni lain. Ya, antara Islam dengan Islam. Islam Syiah dan Islam Sunni. Jadi agak menyedihkan. Dan sebab apa? Sebab di Syria ni dalam tak ramai pun kuat Syiah. Ya, Sunni lebih ramai, lebih dominan. Tapi dari segi kekuasaan, ketenteraan yang menguasai bumi Syam ataupun Syria pada hari ini adalah kuat Syiah. Dan ini yang agak sedih lah, sebab dahulu waktu saya pergi, memang kita tengok antara Syiah dengan Sunni ni berjiran macam biasanya. Jumpa pun tak ada masalah. Memang bumi di Syria ni memang pintu masuk kepada puak Syiah ni terbuka dengan luas, walaupun penduduk dia ramai Sunni. Tapi nak ceritanya memang jumpa dengan puak Syiah tu biasa je. Macam biasa boleh duduk jiran sebagainya. Tetapi bila berlaku krisis Syiah macam ni, ya, jiran dengan jiran pun boleh sampai membunuh antara satu sama lain. Itu yang kita sedih tu. Ya. Sebab mereka puak Syiah ni, sehingga kita tak nampaklah mereka ni sebagai musuh kita pada peringkat awalnya. Tetapi bagi puak Syiah ni, mereka melihat puak Sunni ni adalah musuh mereka, sehingga kan mereka menganggap kalau bunuh masyarakat Islam Sunni, ahli yang Sunni ni adalah macam satu kemuliaan. Itu yang kita sedih tu. Membunuh, dianggap mereka kita ni sebagai anjing je. Kalau bunuh pun dia orang seronok. Sebab tu tak ada hati perut bila mana mereka membunuh secara ramai-ramai puak-puak Sunni ni. Itu yang perkara yang menyedihkan kita pada hari ini. Jadi sebab tu bila kita masuk COVID-19 ni, kita bimbang kalaulah virus ini menular di sana. Dan saya pun bila melihat pengembangan terkini pun, ya, masyarakat Islam di Palestin, masyarakat Islam di Syria, mereka bukannya takut sangat dengan musuh-musuh, contohnya di Palestin. Dia orang bukannya takut sangat dengan Zionis Israel. Yang mereka lebih bimbang ialah virus ni. Kan? Sebab apa? Bagi mereka benda yang biasa dah. Berhadapan dengan Zionis daripada lama dah. Ya. Dan mereka sendiri pun saya sendiri kalau nak pergi ke Palestin, duk fikir 2-3 kali, nak pergi Syria pun duk fikir 2-3 kali tu. Tapi dia orang ni dah perkara tu dah biasa bagi mereka. Bahkan mereka pemuda-muda, anak-anak kecil-kecil ni yang dah tangan pun dah kudung dan sebagainya, bahkan lebih berani. Kan? Lebih berani daripada kita. Sebab tu bila kalau cerita antara musuh Islam di sana dengan virus COVID-19, mereka lebih khawatir, lebih bimbang virus ni. Sebab orang kata apa, walaupun dua-duanya makhluk Allah, COVID ni makhluk Allah juga. Ya, kalau musuh-musuh di sana Syiah ataupun Zionis Israel pun musuh juga, makhluk Allah juga. Ya. Tapi insya-Allah itulah saya nak sebutkan di awal ni,
mudah-mudahan kita mengambil cakna berkaitan dengan isu ni dan kita doakan supaya virus ini tidaklah sampai. Kadang-kadang saya ada dengar juga katanya ada sikit lah, cuma taklah seteruk macam kita. Mudah-mudahan Allah pelihara mereka sebab mereka ni dah dari segi dari segi hygiene macam Salman sebut tadi kan, dari segi hygiene pun tak macam kita, dari segi perubatan pun mungkin tak sehebat macam kita, dari segi kelengkapan pun tak macam kita. Jadi kalaulah melanda mereka, ya Allah, cuba bayangkan kita sekarang ni pun dah takut-takut, dah banyak tempat duduk tutup dan sebagainya, ya, bayangkan mereka pula kat sana yang tempat rumah pun duduk di kamp pelarian dan sebagainya. Cuba bayangkan tuan-tuan sekalian, ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk jawapan kepada soalan yang pertama tu. Betul. Itu yang saya kira kalau saya dan teman-teman yang dari GPM tu masuk je COVID ni ke Malaysia, kita terus bayangkan, ya Allah, ni macam mana dengan keadaan-keadaan pelarian yang berada di luar. Kita mikirkan juga mereka yang berada di Malaysia, sebab kita nafikan bila COVID ni masuk, dia akan menjejaskan bukan seorang dua tapi satu negara. Tapi dalam keadaan mereka yang berada di sana ni memang kita kata sangat simpati, sebab macam saya baru ni saya ada pergi ke sana dan kita bermalam bersama mereka dan sebagainya. Bayangkan kalau ada di satu penempatan tu, mungkin toilet diorang, tandas diorang, satu toilet kongsi 4 rumah. Yang mana mungkin satu rumah 10 orang, satu rumah 8 orang dan sebagainya. Dan kita membayangkan kalau katalah COVID ni terkena pada mereka, subhanallah, alhamdulillah lah. Kita tak tahu mereka nak atasi benda-benda macam ni dan mungkin akan menjadi satu perkara yang mana membunuh kebanyakan pelarian yang berada di sana, yang mana kita tak boleh nak bayangkan benda tu berlaku lah. Allahu Akbar. Dan itulah macam Ustaz kata, diorang ni jenis orang yang lembut-lembut. Macam Ustaz sendiri lah. Cakap pun lembut lah. Kita tengok pun kita dah subhanallah. Kan pandang muka pun nampak ada nur. Allah. Okey Ustaz. Baik, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga yang keduanya saya tanya kat Ustaz. Daripada virus yang melanda kita, kesusahan dan juga kalau mungkin di Malaysia ni ekonomi dan sebagainya, ada yang hilang kerja, ada yang sewaktu memberi sumbangan COVID di Malaysia, jumpa dia kata bos dah bagi tahu dah, bulan ni kita dah tak boleh bayar gaji. Allahu Akbar. Yang mana dia tu sebenarnya ada tanggungan dan sebagainya. Kita cuba bantulah mana yang boleh. Jadinya pada pandangan Ustaz, apakah hikmah yang berlaku sebalik daripada virus COVID yang melanda kita ni? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni Salman, ya, dan semua yang menonton live ni sama ada di page GPM sendiri dan di page Imam Dasan. Kalau yang menonton tu boleh komen-komen ataupun nak tanya soalan ni ke apa, insyaAllah, ataupun nak sharing apa-apa pun, mungkin ada pengalaman pernah pergi ke sana ataupun ada pandangan yang tersendiri yang mungkin boleh kita manfaatkan sama-sama, boleh rakan-rakan kita yang lain boleh baca sama, kan. Jadi bila sebut tentang hikmah berlakunya COVID-19 pada kita pada hari ini, ya, memang waktu selama saya berusia dalam 30-an ni kan, berapa lah umur saya tu, itu saya rasa rahsia lah, ya. Salman berapa umur? Salman muda lagi saya tahu ni. Belasan kot, cik, belasan. Allah. Masih muda kan. Itulah sebab tu muda lagi lah setakat ni, alhamdulillah kan. Jadi kalau kita sebut, ya, saya sepanjang usia saya 30-an ni, inilah kali pertama, dan tak silap saya kalau mungkin atuk-atuk kita yang 70-80 tahun, mungkin ini kali pertama dia orang nak kata inilah kali pertama hak jadi macam ni. Mungkin zaman Jepun dulu berkurung tapi tak macam kita. Tapi sekarang ni dia lain. Cara kurungan tu dia kerana kita bimbangkan tentang virus yang melanda ni kan. Kalau kita tengok sejarah pun mungkin pernah berlaku belah-belah Afrika dulu bila pernah berlaku virus adalah virus pun sama juga yang berkurung dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pada zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku wabak ta'un kan. Jadi perkara ini pernah berlaku dalam sejarah Islam, cara bagaimana menangani pada zaman Sayyidina Umar. Dan kita, ya,
yang mana hidup selama dalam keadaan aman, kita diberikan vaksin lah kan, daripada kecil kita kena ikut ya, vaksin ini ya, sebab apa kerjaan kita, Kementerian Kesihatan pun nak menjaga kesihatan rakyat kita. Kita pun tak tahu bagaimana sahabat-sahabat kita, saudara kita di luar negara sana macam mana di vaksin apa, dia orang pun tak ada barangkali. Wallahualam dari segi imun kesihatan badan pun mungkin tak macam kita ya. Bahkan kita pada hari ni pun ya, bila dilanda COVID ni kita mula jadi kan. Saya sendiri pun mula-mula pun kita panik juga ni. Pula jadi rupa ni kan. Bila mana Perdana Menteri bagi tahu apa PKP, apa pula PKP ni, kita dah dengar apa benda, masing-masing mula jadi kelang kabut. Kan waktu belum perintah kawalan lagi diumumkan, siapa tengok apa hal semua kedai semua penuh, ramai orang ni beratur tengok. Kan beratur tengok lain macam tengok beratur. Sampai barang panic buying berlaku sebab apa, takut kena darurat dan sebagainya. Kan. Jadi alhamdulillah saya nampak pada peringkat awal tu mungkin orang jadi ketakutan dan sebagainya, tapi lama-kelamaan kita boleh terima keadaan tu ya. Tapi hikmah dia kalau kita tengok bila berlaku COVID ni di negara kita ya, kita masih bersyukur walaupun banyak juga yang mula bimbang, takut, ketakutan, kekhawatiran ni hilang kerja ya. Tapi alhamdulillah saya tengok ya Allah bagi kita nikmat terlalu banyak. Saya sendiri pun mula-mula kena, bukan saya pun manusia biasa ya. Saya sendiri pun sebab saya sendiri pun berniaga, saya sendiri pun ada staff saya ya yang perlu saya jaga makan minum mereka. Saya ya sebab kita majikan, kita pun fikir sebab kita sendiri pun terjejas dari segi pendapatan, di perniagaan. Tapi alhamdulillah ya pihak kerajaan sendiri pun ada bantuan-bantuannya, moratorium dan sebagainya. Jadi kita rasa lapang dada sikit. Ya. Dan sebab tu kita kata alhamdulillah lah kita ni walaupun susah-susah kita tuan-tuan sekalian, Allah bagi lagi nikmat banyak gitu. Ya. Dan kalau kita sebut tentang hikmah ni, banyak benda yang kita susah nak cakap. Banyak benda hikmah yang kita susah nak cakap. Cuma tinggal lagi tuan-tuan sekalian yang menonton live ini, tinggal lagi kita pilih kat mana. Sama ada kita nak melihat hikmah ataupun kita nak melihat dari sudut yang negatif. Kalau kita lihat dari sudut negatif, kita akan jadi susah hati, kita akan bersangka buruk dengan Allah. Tapi kalau kita fikir dari sudut yang positif, bersangka baik dengan Allah, maka kita akan lapang dada. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, kalau kamu ingat Allah, hati kamu, hidup kamu akan tenang. Jadi sebab kita tahu, COVID ni makhluk Allah. Selama ni kita hidup pun Allah banyak bagi ujian kat kita, tapi kadang-kadang kita tak nampak kebesaran Allah. Tiba-tiba Allah hantar dengan satu tenteranya, namanya diberikan nama coronavirus COVID-19 tersebut ya. Maka dengan makhluk Allah yang tak nampak, bayangkan ya, boleh mati dan sebagainya. Selama ni kita bimbang dengan senjata-senjata ya, dengan musuh-musuh, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu kalau kamu takut dengan senjata-senjata musuh ya, sebenarnya Allah nak kalahkan musuh-musuh ni sekejap-sekejap mata je. Ya, kelip mata je Allah boleh hantar virus-virus ni kepada mereka, mereka boleh mati. Tinggal lagi bagaimana kita ni bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Cuma kalau tengok, kalau nanti di akhir zaman, kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang peristiwa akhir zaman, memang kalau di bumi Syam, ya antaranya bumi Syam, bumi Yaman, antara negara yang banyak berlakunya peristiwa-peristiwa akhir zaman. Antaranya Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadisnya, hadis sahih Muslim, idh ba'asallah al-Masih ibn Maryam alaihi salam fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq. Ya, Nabi kata apa? Bila mana Allah turunkan, Allah datangkan, Allah hadirkan Nabi Isa alaihi salam al-Masih ya. Maka ketika Allah turunkan di mana? Allah turunkan di Menara Putih yang disebutkan dalam hadis tersebut diletaknya di timur Damsyik, dan ulama mengatakan iaitu di Masjid Umawi, Jami' Umawi di Syria. Jadi kita tengok memang banyak peristiwa, dan antara hadis lain ada Nabi sebut di akhir zaman nanti akan datang ya, angin yang akan meniup. Angin tu bila terkena pada orang beriman, maka orang beriman tu akan mati. Ini cara Allah nak memberikan ketenangan kematian bagi orang beriman. Ya, begitu juga ada hadis yang menceritakan api akhir zaman datang daripada Yaman. Jadi ini peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan sebenarnya petanda akhir zaman tu dah nampak banyak dah. Saya bukan nak takutkan, tapi perkara ni kita kena selalu ambil peringatan. Ya. Sebab
kadang-kadang kita selalu ditakutkan dengan dengan kiamat dan sebagainya, ya. Pada saya sendiri memang kita perlu sentiasa berwaspada dengan peristiwa akhir zaman. Kita perlu takut dengan keadaan diri kita. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, ya. Arab Badui tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat tersebut? Nabi tanya dekat dia. Nabi tak jawab soalan tu dan Nabi tak marah dekat Arab Badui ni. Kenapa Nabi tak marah? Sebab Arab Badui ni dia bukan sahabat yang betul-betul rapat dengan Nabi. Tapi kalau sahabat yang rapat dengan Nabi tanya soalan tu, saya rasa mungkin Nabi dah marah. Sebab soalan tu tak perlu ditanya. Ditanya bila berlaku kiamat. Nabi tak marah Arab Badui sebab Arab Badui itu adalah Arab pedalaman. Dia mungkin jarang berjumpa dengan Nabi. Tetapi Nabi pusing balik, Nabi kata apa? Kalau Nabi kata, okey, dia tanya bila berlaku kiamat. Contoh Nabi kata, kiamat akan berlaku tahun 2020. Allah. Kalau kita tahu hadis tersebut gitu dengan sekalian, saya rasa semuanya bertakwa hari ni. Semuanya bertakwa betul. Tapi Nabi tak sebut sebab perkara itu adalah rahsia Allah Ta'ala. Nabi jawab kepada Arab Badui itu, Nabi tanya balik, apa persediaan kamu? Apa persediaan kamu? Perkara itu yang sepatutnya kita tanya pada diri kita. Hikmah yang berlaku pada hari ni, Salman dan semua yang menonton live ini, hikmah yang berlaku COVID-19, Allah nak bagi satu peringatan dekat kita. Kamu ni dah bersedia ke belum? Selama ni kamu takut dengan itu, dengan ini, tapi kamu tak takut dengan aku. Sekarang ni aku hantar dengan makhluk aku, hak nama yang kamu bagi sendiri namanya coronavirus. Yang mana tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi kalau terkena pada tubuh kamu, kamu boleh mati sekejap. Tu. Tapi kalau kita tengokkan coronavirus ni, ya, taklah teruk macam taun. Taun tu kalau kita baca sejarahnya, taun tu kalau kena petang, malam mati. Kalau kena malam, pagi esok mati. Na'udzubillah dalik itu dia kan. Tapi alhamdulillah ini kita ada vaksin dan sebagainya. Taun tu mungkin kita alhamdulillah dapat kita atasi dengan baik. Itu pun nikmat. Tapi hari ni untuk COVID ni belum dapat betul-betul penawarnya. Tapi alhamdulillah di Malaysia ni jumlah yang sembuh pun alhamdulillah semakin meningkat. Kita syukur, ya. Pada peringkat awal bila saya itu hari dan Salman, ya, bila saya dengar mula-mula tu kata bila ada yang meninggal dunia, ya, hamba Allah daripada kluster Jemaah Tabligh yang pertama meninggal dunia, usianya pula tak dalam usia 34 tahun kan. Lebih kurang usia kita, saya kata ya Allah Tuhan. Kita jadi Allah kan. Sentap juga dia buat tu. Ustaz, ya. Lebih kurang usia Ustaz, saya masih baru 10 tahun. Kan? Lebih kurang baru 10 tahun ya. Pandai. Sebaik saya tak bocor rahsia lagi berapa umur saya. Saya kata lebih kurang umur saya kan. Lebih kurang umur saya, tak lepas cakap lagi. Ya. Jadi kita, ya Allah, bayangkan waktu bila kita dengar hamba Allah pertama yang terkorban, kita jadi, saya jadi sendiri, ya Allah, kita jadi risau, gementar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saban hari tengok semakin ramai yang sembuh, baru kita tahu punya Allah Ta'ala ni mendengar doa-doa kita. Dan tengok pula kena pula pada bulan Ramadan. Tengok, kadang-kadang kalau kita tengok hikmah, ya Allah, besarnya hikmah Allah bagi kita susunan yang cukup cantik. Berlakunya COVID ni di Malaysia ni, terutamanya kita PKP sebelum Ramadan, dekat Ramadan. Ya. Kemudian kita masuk Ramadan, dia sambung pula PKP 4. Maksudnya Allah nak bagi kita, ini peluang kamu. Selama ni kita dah jauh dengan Allah Ta'ala. Kita seronok sangat dengan dunia. Sibuk sangat dengan dunia. Ni saya cakap untuk saya sendiri lah, Salman. Sibuk sangat dengan urusan dunia. Kadang-kadang solat pun lebih kurang je kan. Solat tapi solat pun lebih kurang. Dia hanya melepaskan batuk di tangga. Ya, solat tapi kita tak besarkan Allah. Solat tu kerana apa? Kerana kita ni hamba kepada ibadah. Ya. Kemudian Allah susun. Ya. Kemudian masuk pula Ramadan, Allah, bulan kerahmatan, bulan maghfirah. Kita duduk di rumah dalam keadaan tenang, tak perlu pergi bekerja, kerja di rumah, walaupun kadang, ya. Itu saya kata kalau rahmat Allah bagi cukup banyak kalau kita tengok hikmah. Ya. Allah nak bagi kita kebaikan tu, tinggal lagi kita nak ambil ke tak nak. Saya sendiri, Salman, petang tadi saya baca solat jemaah dengan isteri saya. Ya. Lepas solat tu saya terfikir juga, saya tanya dengan isteri saya, yang kita ni dah berapa tahun kahwin? Sampai kahwin bertahun pun lupa dah. Orang lelaki ni memang macam tu kan. Dia tarikh-tarikh ni dia memang mudah lupa. Ya. Jadi saya kata cuba tengok anak kita sulung tu berapa umur. Darjah 1 maknanya 7 tahun. Maknanya tambah setahun lagi. Maksudnya kita dah kahwin 8 tahun. Saya pun tunduk di bawah, saya kata yang sebenarnya ya
inilah kali pertama abang rasa kali pertama tahun ni lah rasanya kita boleh tadarus betul-betul. Inilah. Bayangkan Salman, 8 tahun kahwin, nak tadarus dengan isteri di bulan Ramadan, tak ada kesempatan sangat. Ya, tadarus kejap lepas itu dah sibuk dengan sana, sibuk dengan sini. Ya, tapi tahun ni ya Allah, saya boleh dengar isteri saya baca Quran. Kita boleh semak sama-sama. Saya kata ya Allah, manisnya hikmah tu. Saya kata kalau kita tengok hikmah, banyak hikmah. Kita syukur lagi tuan-tuan muslimin, kita sekarang ni di Malaysia, rumah kita ada aircon, ya, rumah selesa. Ya, walaupun duduk di rumah kan, makan pun duduk sedap lagi. Ada apa Grab food kan. Ada tak tahan Grab food. Pula datang bulan puasa tak ada bazar pun, saya tengok laju juga orang makan kan. Hantar Grab lagi banyak hantar makanannya, ya Allah. Ya, tapi itu saya kata hikmah cukup banyak dan kita patut bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Memang nikmat Allah bagi banyak berbanding dengan saudara-saudara kita di Syria, di Palestin, ya, di Arakan dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Betul Ustaz. Hikmah yang kita lalui di Malaysia ni lagi kita kata jauh lebih baik lah. Ya, betul. Dan juga dalam kesempatan inilah baru kita tengok kalau lelaki-lelaki yang mungkin sebelum ni tak pernah jadi imam. Iyalah. Lagi-lagi waktu Ramadan ni saya kira kalau jadi imam tarawih tu daripada rakaat pertama nak sampai ke rakaat ke-8 dia dah boleh jadi macam-macam bunyi suara lagu jadi baca Fatihah tu. Kan? Tiba-tiba pandai pula bertaranum kan? Dia rakaat pertama dia keluar Misyari, rakaat kedua Sudai, rakaat ketiga sampai habis. Itu waktu lain waktu lain dia mungkin satu tone je. Satu tone je. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dia menguji pula hafazan-hafazan yang lama dan sebagainya Ustaz. Ya, betul. Dan hikmah-hikmah yang lain lah macam yang Ustaz ceritakan yang tadi tu, subhanallah. Dan mungkin kita tengok hikmahnya, mungkin kalau kita di Malaysia tu kita rasa yang lebih baik kan. Mungkin kalau kita di sini tu benda yang kita mungkin rasa agak kilan, tak dapat pergi bazar dan sebagainya kan. Tapi kalau mungkin di dalam negara konflik ni dia mungkin lebih teruk kan, mereka ni tak dapat bergerak dan sebagainya. Baik, jadi seterusnya sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya, InsyaAllah kami akan mainkan satu video sekitar sumbangan kami pada musim COVID ni daripada awal hari dan sehingga hari ini insyaAllah. Dan sebelum saya mainkan, saya ingin tekankan kalau ada yang ingin sumbang boleh terus kepada laman web www.billplease.com/GPM Iftar yang mana kita buat kempen khas untuk meraihkan iftar Ramadan bersama dengan mereka-mereka yang tidak berkemampuan, bukan sahaja di Malaysia tapi di lebih pada 21 buah negara di luar sana insya-Allah. Baik, saksikan.
Itulah sekitar video wrap up yang kita telah jalankan sekitar kempen COVID Coronavirus chapter ni 2019-2020. Jadi sehingga kini alhamdulillah Global Peace Mission Malaysia sendiri telah membantu lebih daripada 2,000 buah keluarga, yang mana setiap keluarga menerima satu pack kotak makanan dan sebagainya. Di samping kita membantu frontliners dan juga mereka-mereka institusi yang memerlukan. Baik, saya teruskan kepada soalan yang terakhir, dan insya-Allah selepas soalan yang terakhir, sekiranya ada soalan yang kita, daripada tuan-puan, bolehlah tanya kepada Ustaz selagi mana Ustaz berada dalam live ni lah. Kalau tiba-tiba tinggal saya seorang je, jangan tanya. Sebab jawapannya ada dengan Ustaz. Baik. Ustaz, soalan seterusnya ialah apakah peranan kita sebagai manusia, khususnya yang beragama Islam, dalam membantu melepaskan sengsara umat yang sedang dia hadapi ni, terutamanya kita yang berada di Malaysia ni lah, yang mungkin juga menjadi amalan kita sepanjang bulan Ramadan, insyaAllah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada semua yang menonton live ini, saya doakan semoga kita semua dalam keadaan keberkatan, kebahagiaan insyaAllah, dengan kita kata dengan limpahan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ya. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Kalau kamu kufur, ingatlah azabku amat pedih. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, balik kepada soalan tadi, apa peranan kita? Ya, peranan kita sebagai seorang Muslim ataupun seorang mukmin yang beragama Islam lagi beriman ini, insya-Allah mudah-mudahan kita beriman semuanya. Ya. Tambahan kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya. Bulan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama, para salafus soleh. Begitu juga sangat diraikan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok pun banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan fadilat Ramadan. Antaranya ada disebutkan dalam satu hadis, afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan atau kama qala Nabi SAW. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah di bulan Ramadan. Bukan kita kata sedekah bulan lain tak bagus, ya, tetapi nak ceritakan fadilat, kebesaran, ganjaran pahala bagi orang yang bersedekah, especially di bulan Ramadan. Ganjarannya besar. Begitu juga seorang ulama namanya Imam An-Nakhai berkata, ini saya tengok dalam kitab Lataiful Ma'arif, menyebutkan Imam An-Nakhai berkata, barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, satu perkara kebajikan yang dibuat, pahalanya berlipat kali ganda. Ya, berbanding dengan bulan yang lain. Kalau kita sedekah RM1 di bulan ini, nilainya di sisi Allah bukan RM1 pada bulan ini. Ya, bahkan tak tahulah berapa jumlah dia. Sebab tu bulan ini memang bulan yang sangat digalakkan untuk kita bersedekah. Dan tak pernah rugi dan tak pernah miskin orang yang bersedekah. Ya, orang yang selalu miskin ni sebab dia tak yakin dengan kuasa sedekah ni. Saya cakap ni untuk saya sendirilah, terutamanya kan. Saya sendiri pun bukannya banyak sangat sedekah pun, Allahu Akbar. Tapi kita cerita, ya, ada orang kata, Ustaz, saya tak ada duit nak sedekah. Saya kata tak ada duit boleh sedekah juga. Nak sedekah kat mana Ustaz? Senyum banyak-banyak. Kan? Tapi senyum tu pun janganlah senyum manjangnya, tabung lalu pun senyum juga kan. 10 tahun tabung lalu duduk senyum. Siapa senyum depan tabung tu? Sedekah Ustaz, sedekah tu mana? Sedekah kat tabung. Apa nama, suruh senyum kan, suruh senyum kat tabung. Senyum tu kat saudara kita. Ya, Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kan? Kalau kamu senyuman kamu pada wajah saudara kamu tu sedekah. Senyum dengan isteri kita dapat pahala. Tapi senyum dengan tabung tu tak boleh nak balas, dia pun tak hidup. Ya, tapi tuan-tuan sekalian, peranan kita di bulan Ramadan ini, ya, dengan berhadapan dengan kita kata apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhadapan dengan isu kemanusiaan yang melanda negara saudara-saudara kita, khususnya di negara yang bergolak, ya, di Palestin, di Syria, di Yaman, di Arakan dan sebagainya.
di mana-mana sajalah ya. Ini semua adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman dan kita pun sudah berada. Kalau kita baca hadis-hadis peristiwa akhir zaman, maka boleh saya katakan 80 ataupun 90% perkara itu telah pun berlaku. Telah pun berlaku. Antaranya ya, mati mengejut. Banyak dah hari ni. Banyak dah hari ni mati mengejut. Itu antara tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman lagi, kalau kita tengok dalam satu hadis ada disebutkan, ya, akan berlaku peperangan di Syria itu, di Syam, disebabkan mainan kanak-kanak. Kan kalau kita tengok pun kronologi peristiwa yang berlaku di Syria ya pada tahun 2011 ya, kita tengok krisis itu berlaku disebabkan permainan kanak-kanak ya. Kanak-kanak yang asalnya berlaku di satu perkampungan, ketika itu anak-anak ni dia duduk conteng kat dinding. Ya, dia marah kat presiden je. Dan ketika itulah ya pihak polis tangkap budak-budak ni dan orang kampung mula marah. Ya, ceritanya dia bermula isu kecil je. Bermula dengan kanak-kanak yang menconteng dinding. Akhirnya dibesar-besarkan sampailah berlanjutan hari ni. Dan rupanya bila kita baca ada satu hadis yang saya pernah baca, ada Nabi pernah sebutkan perkara ni. Jadi maknanya mungkin itu peristiwa akhir zaman. Bila berlakunya kedatangan Dajjal apa semua ni, wallahu ta'ala alam. Barangkali kita tak sempat jumpa kan. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, peranan kita ini yang pertamanya sebut. Yang pertamanya kita kena banyak berdoa di bulan Ramadan ni. Memang nampak simple kan. Alah doa. Yalah memang doa lah senjata kita. Nabi kata ad-du'a silahul muslim. Doa tu senjata orang mukmin. Jadi sempena bulan Ramadan ni kita kena banyak doa. Ya, bolehlah setiap kali solat kita bacakan doa qunut nazilah ya. Ini pun pernah disebutkan oleh menteri wilayah kita pun, menteri agama dia pernah sebut juga supaya kita boleh buat solat setiap kali solat tu kita boleh buat bacaan solat qunut nazilah ya. Tengoklah dekat YouTube macam mana qunut nazilah tu ya. Kita boleh buat, itu antara sumbangan kita ya, qunut nazilah. Kemudian di luar solat pun kita boleh doakan. Selit-selitkan juga doa untuk saudara-saudara kita. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin, fi Suria, fi Yaman dan sebagainya. Ya Allah, bantulah saudara kami di Syria dan sebagainya. Itu antara doa nampak simple tapi ia boleh menggegarkan arasy Allah, para malaikat boleh mengaminkan dan Allah boleh memberi bantuan. Ya, ini pun kalau tengok peperangan Badar, bagaimana Nabi SAW berdoa di bulan Ramadan ketika itu berlakunya peperangan Badar. Tengok, bayangkan dengan senjata yang kurang lengkapnya, dengan para sahabat yang sedikit jumlahnya bertempur dengan 1,000 orang musyrikin. Tetapi tengok dengan kuasa doa, senjata doa yang Allah bagi kepada kita ni orang mukmin, Allah bagi bantuan, dengan sekelip mata mereka kalah. Itu yang pertama, doa banyak-banyak ya. Walaupun simple tapi ia sangat powerful. Yang keduanya, peranan kita sebagai orang Islam, walaupun kita mungkin ada di kalangan kita yang kaya, ada yang sederhana, ada yang tak berapa nak berharta, tapi kita tetap lagi bersyukur kerana banyak nikmat Allah bagi kat kita. Saya ni, si Salman ni, kadang-kadang saya duduk menung juga. Kadang-kadang kita rasa susah juga kita ni. Tapi makan tu selalu je ada kan. Ada je makan. Susah-susah kita ni tuan-tuan sekalian. Satu pinggan nasi, ada ayam, ada sayur. Itu susah tu kan. Ada ikan, ada sayur. Itu tahap susah tu. Tapi ada nasi dia makan tu. Kan? Kita kata susah lah, kita ni, saya ni miskin lah. Makan tak berapa ada. Tu makan tu ada nasi. Orang bagilah kadang-kadang. Ada je rezeki Allah bagi. Nikmat kat Malaysia ni banyak sangat. Jadi kita walaupun kita nampak kita ni tak berapa nak ada sangat. Ya, tapi bagilah apa yang kita boleh sumbangkan. Ya, sumbanglah, kalau tak banyak sikit. Ya Allah Ta'ala bukan lihat pada berapa jumlah kita bagi. Tapi Allah tengok apa usaha kita, apa tindakan kita, apa sumbangan kita untuk saudara-saudara kita di luar sana yang ditindas dan sebagainya. Ya. Jadi yang seterusnya, Salman, yang terakhirnya sebelum kita habis ni, peranan kita sebagai umat Islam, ya, kita sebarkan ataupun kita ambil tahu ya perkara-perkara yang berlaku di negara-negara umat Islam. Ya. Sebab ialah kadang-kadang kita duduk dalam zon yang selesa, kita tak nak keluar daripada zon yang tak selesa. Sebab kita selama ni duduk dalam zon selesa, kita duduk negara kita yang aman, tak ada peperangan dan sebagainya. Cuma kadang-kadang duk bergaduh isu politik dan sebagainya. Itu pun sampai nak bergaduh kerana isu politik. Padahal di luar sana tu bukan politik isu dia. Itu isu yang melibatkan nyawa. Kan?
Jadi kita hari ni walaupun kita tak apalah nak ambil urusan, nak ambil tahu hal ehwal politik ke apa, itu tak ada masalah, ya. Memang Islam ni pun ada politiknya, tapi jangan sampai kita melupakan, ya, berita-berita ataupun nasib saudara kita di luar sana. Paling tidak pun kita mengambil tahu. Nak ambil tahu pun biarlah daripada berita-berita yang sahih. Kadang-kadang media ni ada berita-berita yang tak sahih. Antaranya kita boleh dapatkan maklumat daripada NGO yang ada di Malaysia ni, sebab mereka lebih dekat dengan selalu pergi ke sana sampaikan misi dan sebagainya, dapatkan berita-berita ni. Ya, saya pun nampak di page Kuala Pelipis Malaysia pun selalu update benda-benda begini kan. Jadi ini perkara ni kita ambil tahu. Bila kita ambil tahu, kita akan selalu muhasabah diri. Saya kadang-kadang saya pesan kat anak saya kan. Kita kadang-kadang ialah anak-anak kita ni Salman, kadang ialah sebab mereka ni duduk dalam suasana yang tak pernah berperang kan. Saya sendiri pun kan, kita makan, kadang-kadang makan ikan, dia mula-mula atik hari makan ikan je. Saya selalu pesan, hari ni kita makan ikan dah, syukurlah, alhamdulillah. Cuba tengok saudara-saudara kita, kawan-kawan abang dekat Palestin, tunjuk gambar dengan tengok ni, depa ni rumah pun tak ada, makan pun tengok makan apa. Tidur tak ada bantal apa semua, supaya dia sedar ya. Sebab kadang-kadang ni peranan ibu bapa juga kan, dedahkan kepada mereka berita-berita supaya kita ni selalu sedar diri. Kita ni banyak tak sedar diri. Saya sendiri pun sama kan. Senang je duduk aircon lah, tidur empuk-empuk kan, dan terlupa Allah nasib saudara kita kat sana. Jadi ini antara 3 perkara. Yang pertama, banyakkan doa untuk mereka. Yang kedua, sumbangkan apa yang kita ada walaupun sedikit. Allah tak lihat berapa jumlahnya, tapi kalau ada banyak, bagilah banyak. Tapi Allah tengok usaha kita. Kadang-kadang niat tu 10 tahun, niat nak memberi 10 tahun niat tu. Bila nak buat pun tak tahu. Kan? Yang ketiganya, ambil cakna isu-isu kemanusiaan yang berlaku di luar sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tanya esok, apa kamu tahu nasib saudara-saudara kamu? Ya, hadis Nabi sebut cerita banyak ya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashaddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain ibaratnya satu bangunan yang kukuh. Tapi kita pun buat tak tahu je. Ni saya cakap saya juga ni kan, buat tak tahu je. Padahal kita ni adalah ibarat, esok Allah tanya, kamu ni apa kamu buat dengan saudara kamu? Saya tak tahu, saya ambil tahu urusan rumah tangga saya je. Itu je nak jawab depan Allah Ta'ala. Macam nak tak jawab tu kan. Tu fikir-fikirkanlah. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Ustaz. Syarah yang panjang lebar tentang peranan kita suatu musim-musim sebegini. Betul juga apa yang Ustaz kata tu. Sebab ialah bila dalam keterbatasan pergerakan dan sebagainya, kita sebagai seorang Muslim sepatutnya datang dengan satu idea bagaimana kita nak menyumbang dari sudut yang lain. Baik Ustaz, ada satu soalan yang saya dapat. Okay. Dia bertanya, dia adalah seorang yang sebelum ni biasa bagi sumbangan-sumbangan ni. Tapi bila PKP ni dia terjejas dan sebagainya, pekerjaan hilang dan apa semua. Dan dia dah cuba dah sedekah sebaiknya, tapi dah memang tak mampu dah ni. Senyum pun dah tak boleh nak senyum dah. Mungkin tak ada apakah amalan yang mungkin boleh menjadi sumbangan dia juga kepada masyarakat Muslim di sedia ini. Allah musta'an. Perkara ni pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Ya. Sahabat Nabi ni ada satu hadis yang mana para sahabat ni mereka cemburu. Cemburu dekat sini bukan cemburu yang tak baik ya, jangan salah faham. Ya. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka cemburu bukan pada kekayaan sahabat yang lain, tetapi mereka cemburu pada kebaikan yang mereka buat. Pak Nabi pernah para sahabat ni mereka ni yang tidak berharta ya. Pak sahabat Nabi ada yang berharta kaya, ada yang sederhana, ada yang susah ya. Yang tak ada harta sangat ni dia datang jumpa Nabi. Dia orang kata apa, ya Rasulullah ya, kesian lah kat kami, macam itulah saya ringkas ke cerita, saya nak bagi faham kan. Kesian kami ni dah lah tak ada harta. Sedangkan ahli dusur, mereka gelarkan ahli dusur. Ahli dusur ni ialah mereka sahabat-sahabat yang kaya. Ya. Sahabat-sahabat yang kaya itu, yang ahli dusur tu, mereka tu solat seperti kami, ibadah macam kami. Tapi lebihnya mereka itu, mereka banyak harta dan mereka banyak sedekah. Dan Nabi waktu tu memang selalu memberi penekanan, banyakkan sedekah, ganjarannya begini-begini. Jadi sahabat-sahabat yang tidak berharta ni macam terasa juga,
Allah, macam mana ni kita ni tak ada harta nak bagi ni. Kan? Lebihlah dia orang boleh solat macam kita, tahajud macam kita, ya. Tapi kita ni tak ada harta nak bagi, mereka boleh bagi. Nabi kata sebenarnya, Nabi kata ucapan subhanallah itu sedekah. Ya. Alhamdulillah itu sedekah. Ya. Dan sehingga kan Nabi kata apa? Kalau kamu mendatangi isteri kamu, itu pun sedekah. Sahabat terkejut. Itu pun sedekah ke? Kan? Ini kalau cerita rumah tangga lah kan. Tapi Nabi cerita gitu. Kalau kamu bersama isteri kamu pun sedekah. Sahabat pun terkejut. Takkan sampai tahap tu Nabi kata, itu pun sedekah juga ke ya Rasulullah? Nabi kata. Sahabat kata, ya. Apa? Nabi tanya balik. Kalau kamu melepaskan syahwat kamu pada bukan isteri kamu, tempat yang haram, dosa tak? Dosa. Kalau di tempat yang halal, pahala tak? Pahala. Sedekah lah tu. Itu ceritanya begitu. Tapi walau bagaimanapun nak bagi tahunya dekat sini ialah sedekah ini tidak tertumpu pada duit saja. Kadang-kadang kita tak mampu dari segi duit. Ya, saya dah tak ada duit ni. Kadang-kadang kita boleh sumbang tenaga. Kadang-kadang kita boleh sumbangkan dengan sharing. Ya, kita tak boleh saya tak ada harta sangat nak cukup-cukup makan, nak makan pun tak berapa nak ada. Mungkin kita boleh sharekan daripada GPM punya Facebook ni, sampaikan dekat kawan-kawan kita. Mungkin disebabkan share kita kepada kawan-kawan kita, button share tadi tu, kawan lain duk sedekah. Maka dia macam affiliate jugalah kan. Kita dapat juga pahala kat kita. Sampai juga sebab kita buat usaha yang sedikit tu, so tak susah pun nak tekan butang share tu. Sampaikan kawan-kawan kita, bagi tahu dekat Facebook ke, dekat grup Telegram ke, Instagram ke, dekat grup WhatsApp ke. Ya, ni siapa nak sumbang-sumbang. Mungkin ada yang sumbang, dapat pahala juga pada kita. Jadi sebenarnya terlalu banyak kita boleh buat. Ucapan subhanallah sedekah sebagainya. Tapi itulah kadang-kadang Allah Ta'ala ni ada satu hadis Nabi ada sebut, sedekah ni waktu bila yang terbaik. Sedekah ni yang terbaiklah waktu kita paling susah. Tapi saya faham, saya sendiri pun susah nak buat tu. Ya. Sedekah yang paling baiklah sedekah waktu kita tengah susah sangat. Tengah tak ada duit ni. Tapi kita boleh bagi lagi. Waktu tu yang paling baik. Allah tengok tu dia, kamu ni betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu kalau kita boleh buat tu, Masya Allah. Ya. Tengah-tengah susah, duit tak ada ni. Tapi saya pernah dengar kisah-kisah sahabat-sahabat kita yang waktu tengah memang susah betul, tak ada duit sangat ni. Tiba-tiba Allah uji, dia datang orang tengah lagi susah pada dia. Dia bagi duit dalam keadaan tak apalah, mungkin Allah ganti balik nanti. Tengok Allah bagi dia projek macam-macam. Tengok ya, kuasa sedekah. Saya ni cakap pandai tapi kita sendiri pun kadang-kadang goyang juga nak buat tu. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ambil manfaat lah ya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Insya-Allah. Itu ya saranan-saranan yang telah kita dapat sedikit banyak daripada Imam Muda kita, Imam Muda Hassan. Semoga dapat memberi impak yang baik kepada kita di sepanjang bulan Ramadan ni. Dan juga pesan-pesan tentang hikmah-hikmah yang berlaku bukan sahaja di Malaysia tapi yang berlaku di luar negara kepada pelarian-pelarian yang berada di Syria, Yaman, Palestin dan mungkin di Arakan dan negara-negara konflik yang lain, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja dulu sehingga kini. Terima kasih kepada mereka yang menonton live kami pada malam ini dan teruskan menyumbang kepada mereka yang ada kelapangan untuk menyumbang. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan ingatlah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampunkan segala dosa yang lalu. Jadi jangan disebabkan PKP yang berlaku di negara kita terhad amalan kita lakukan Ramadan. Sedangkan benda-benda bila berlakunya benda macam ni lah, banyak lagi masa kita boleh spendkan dengan keluarga, dengan Tuhan dan sebagainya, bangun pagi qiyam bulan dan sebagainya. Jadi insya-Allah sampai situ dulu ya Ustaz ya. Insya-Allah. Ya, insya-Allah. Cuba untuk live lagi pada akan datang. Insya-Allah. Kita dah sampai masa kita pada jam 10.30. Jadi kami berundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.